Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah sampai siri dan episod kisah Nabi dan Rasul. Dah sampai kisah Nabi Ya'qub alaihi salam. Macam mana kita bermula dengan siri para Nabi dan para Rasul, dengan bermula penciptaan manusia iaitu Nabi Adam alaihi salam. Macam mana manusia itu berkembang, dibinanya tamadun, dibinanya kampung, sehinggakan dibinanya sistem beraja. Dan semua itu berlaku dikarenakan Allah nak menciptakan satu makhluk yang bernama manusia di atas muka bumi. Maka bila mana sampai di Nabi Ya'qub alaihi salam, manusia masih lagi berkembang, berlaku lagi krisis ekonomi, berlaku lagi krisis pergaduhan, permusuhan di antara sesama manusia. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam ini adalah anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Ingat bagaimana saya bagi tahu dalam episod yang sebelum ni, keturunan Nabi Ibrahim Allah sangat-sangat muliakan. Kerana daripada jalur Nabi Ibrahim inilah lahirnya ramai di antara para rasul dan para nabi. Khusus daripada jalur Nabi Ishaq alaihi salam. Kerana daripada Nabi Ishaq lahirnya Nabi Ya'qub. Daripada Nabi Ya'qub lahir Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan tak cukup dengan itu, ramai di antara anak Nabi Ya'qub ini adalah para nabi. Nanti kita akan kongsikan. Bila mana Nabi Ishaq berkahwin, maka daripada perkahwinan itulah lahirnya seorang anak lelaki namanya Ya'qub alaihi salam. Tapi ingat, Nabi Ya'qub ini ada kembarnya. Abangnya, yang mana dia keluar dulu dan yang kedua keluar baru Nabi Ya'qub alaihi salam. Cuma kembar Nabi Ya'qub ini sangatlah cemburu, hasad, dengki dengan Nabi Ya'qub alaihi salam. Selalu dia tak suka kepada Nabi Ya'qub. Kenapa? Abangnya rasa yang Nabi Ishaq dan ibunya lebih menyayangi Ya'qub berbanding dia. Sehingga kan satu hari dia dengar yang Nabi Ishaq doa kepada Allah supaya diberikan keberkatan, keturunan kepada buat Nabi Ya'qub alaihi salam. Adakah Nabi Ishaq tak perasan? Ya. Seorang Nabi dan seorang Rasul mesti bijak. Nabi Ishaq perasan bagaimana anaknya cemburu dengan Ya'qub alaihi salam. Ingat, hasad dengki ni satu sifat yang sangat bahaya. Bagaimana kita tengok berlaku kepada Iblis, bagaimana berlaku kepada Qabil dengan Habil. Apa permulaan? Permulaan mereka daripada hasad dengki, cemburu, menyebabkan mereka lupa yang mereka ni adalah manusia, yang mereka lupa yang mereka ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Iblis daripada semulia-mulia makhluk ketika itu lebih tinggi darjatnya nak dibandingkan dengan Jibril, tapi disebabkan dia ada hasad dengki, dia lupa siapa pencipta, dia lupa siapa dirinya, menyebabkan dia daripada syurga Allah letakkan dia dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana Nabi Ishaq perasan yang anaknya dengki dengan Nabi Ya'qub alaihi salam, sehinggakan kembarnya ada satu perancangan nak bunuh Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka Nabi Ishaq mengarahkan Ya'qub, pergilah ke Iraq kerana di sana adanya ayah saudara kamu. Maka pergilah. Kata para ulama, kenapa Nabi Ishaq ni minta Nabi Ya'qub pergi? Bukan semata-mata nak lari daripada kembarnya. Ya, betul. Alasan nak lari daripada kembar untuk mengelak daripada perbuatan yang dimurkai oleh Allah, itu betul. Tapi sebab yang kedua, kenapa Nabi Ishaq minta kepada Nabi Ya'qub untuk pergi ke Iraq, tinggal dengan ayah saudaranya, dikarenakan untuk Nabi Ya'qub belajar sesuatu di sana. Belajar macam mana nak berniaga, belajar macam mana nak mengembala. Kerana ayah saudara Nabi Ya'qub itu yang tinggal dekat Iraq sangatlah kaya. Dia pandai dalam berniaga, pandai dalam mengembala kambing dan sebagainya. Maka diutuskan Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka tinggal dekat sana. Ayah saudara Nabi Ya'qub yang tinggal dekat Iraq itu, dia ada dua orang anak. Anak pertama perempuan dan anak kedua pun perempuan. Anak kedua lebih cantik daripada anak pertama. Maka bila mana Nabi Ya'qub alaihi salam tinggal dengan ayah saudaranya, menggembala, belajar berniaga dan sebagainya, maka Nabi Ya'qub ini tertarik dengan sepupunya, iaitu anak kedua, kerana lebih cantik. Biasa lumrah manusia. Dia bagi tahu kepada Nabi Ya'qub. Maka Nabi Ya'qub kata, bagaimana mungkin aku nak kahwinkan anak kedua aku sedangkan anak pertama aku belum lagi kahwin? Maka kahwinkanlah Nabi Ya'qub dengan anak pertamanya.
Maka bila mana kahwin, tapi sebelum kahwin itu ayah saudaranya ada syarat. Wahai Yaqub, seandainya kamu nak kahwin dengan anak aku, maka kamu kena kerja dengan aku. Kerja dulu dengan aku, meskipun kita keluarga, bisnes tetap bisnes. Maka kerja dulu dengan aku selama 7 tahun. Maka selepas 7 tahun, maka aku akan kahwinkan anak aku dengan kamu, wahai Yaqub alaihi salam. Maka bila mana 7 tahun dah berlalu, maka dikahwinkan dengan anak pertama. Dan dikahwin anak pertama. Tapi Nabi Yaqub ni tetap ada perasaan nak kahwin juga dengan anak kedua. Kerana syariat ketika itu, ingat, syariat ketika itu tak sama. Syariat ketika itu dibolehkan lelaki untuk kahwin dengan kakak dan dibolehkan untuk kahwin dengan adik. Maka dia bagi tahu kepada ayah saudaranya hasratnya nak kahwin juga dengan adiknya. Maka diberi syarat yang sama. Bekerja 7 tahun, lepas daripada itu aku akan kahwinkan kamu dengan anak aku yang kedua. Maka berkahwinlah dengan anak kedua, dan hiduplah mereka dengan sangatlah bahagia. Maka satu hari bila mana hidup dekat bumi Iraq selama lebih kurang 20 tahun, belajar macam-macam, mengembala, berniaga dan sebagainya. Maka lepas daripada itu, Nabi Yaqub kembali ke bumi Palestin balik, tinggal bersama dengan Nabi Ishaq alaihi salam. Lalu dibawa 2 orang perempuan tadi, 2 orang isterinya. Lalu si ayah yang businessman, kaya raya dan sebagainya, takkan dia nak tinggalkan anak, nak beri anak dia pergi macam tu. Tidak. Dia memerintahkan 2 orang pekerja wanitanya untuk menjadi pembantu kepada anak pertama dan anak kedua, untuk membantu urusan rumah tangga dan sebagainya lah. Maka pergilah mereka 5 orang kerana Nabi Yaqub, 2 orang isteri dan 2 orang pembantu. Maka ringkas cerita, maka Nabi Yaqub ni berkahwinlah. Dan isteri Nabi Yaqub ni ada 4 orang kesemuanya. Kerana 2 orang tadi ni dijadikan isteri juga kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Maka hasil daripada perkahwinan Nabi Yaqub dengan 4 orang isteri, maka Allah kurniakan Nabi Yaqub 12 orang anak, yang mana daripada 12 orang anak inilah lahir satu generasi yang luar biasa, yang kesemuanya Allah angkat darjat mereka. Nanti kita akan kongsikan kisah mereka dalam siri episod Nabi Yusuf alaihi salam. Maka daripada perkahwinan itu lahir 12 orang anak. Salah seorang daripada mereka adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka bila mana berlaku krisis yang mana ramai di antara anak Nabi Yaqub ini cemburu dengan Nabi Yusuf, kerana Nabi Yusuf paling rapat dengan ayahnya, Nabi Yusuf paling disayangi oleh ayahnya. Maka ketika itulah mereka nak campakkan Nabi Yusuf dalam telaga. Nanti panjang ceritanya. Maka bila mana dah berlaku kesemua itu, Nabi Yaqub kesedihan. Siapa nak tahu cerita, nanti kena tunggu episod yang Nabi Yusuf alaihi salam. Maka bila mana berlaku begitu, sedih Nabi Yaqub alaihi salam sehinggakan kelopak matanya tertutup, sehinggakan menyukarkan Nabi Yaqub untuk melihat. Bukan buta, kan? Kebanyakan ustaz mengatakan Nabi Yaqub itu buta. Bukan. Kerana ulama kata para nabi dan para rasul mereka tak buta. Nabi Yaqub macam mana? Nabi Yaqub disebabkan kesedihan, menangis, menyebabkan kelopak matanya bengkak dan tertutup, menyukarkan pandangan untuk melihat. Itu sahaja. Walaupun begitu, Nabi Yaqub alaihi salam ni tahu anaknya nakal, anak dia buat macam tu, buat macam ni. Tetap Nabi Yaqub sayang kepada 12 orang anak. Saking sayangnya Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, Nabi Yaqub tetap memberi nasihat, tak pernah lekang daripada mulut untuk minta anaknya minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Sehingga kan bila mana berlaku krisis ekonomi, kan ada berlaku krisis ekonomi ketika itu, kesemua manusia pergi ke bumi Mesir untuk minta bantuan. Ketika itu kat bumi Mesir, Nabi Yusuf menjadi menteri lah. Panjang cerita dia. Maka bila mana mereka nak pergi ke bumi Mesir untuk minta bantuan makanan, ketika itu saking sayangnya Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, Nabi Yaqub pesan, sesungguhnya bila mana kalian nak masuk ke bumi Mesir, masuklah kalian daripada pelbagai penjuru. Berpecahlah kalian, janganlah masuk satu kelompok, kerana ditakuti masyarakat Mesir melihat kalian menjadi perhatian buat masyarakat Mesir. Kerana masyarakat Mesir, cara pakaian mereka lain, kulit mereka lain, wajah mereka berlainan dengan kita. Ditakuti kalian ada terima ancaman yang jahat. Tengok, seorang ayah yang bimbang kepada anak-anaknya. Sehingga kan saking, kata para ulama, saking sayangnya Nabi Yaqub kepada anak-anaknya,
bila mana detik kematian Nabi Yaqub alaihi salam tanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, seandainya aku telah pun tiada, siapakah yang kamu nak sembah? Maka jawab ke semua anaknya, kami akan menyembah Allah dan kami akan mentauhidkan Allah. Adakah Nabi Yaqub ini ragu-ragu? Tidak, bukan. Nabi Yaqub nak beri satu pesanan kepada anaknya. Nabi Yaqub tahu yang anaknya akan jawab demikian. Dia nak memberi peringatan, nasihat yang terakhir buat anak-anaknya. Jadi itu di antara kisah Nabi Yaqub alaihi salam yang mana Allah uji dengan ujian ahli keluarga, macam mana nak menghadapi ahli keluarga, macam mana nak menegur ahli keluarga dan sebagainya. InsyaAllah segala yang berlaku kepada Nabi Yaqub itu ada hikmah, ada sebab yang Allah nak aturkan kepada para Nabi dan para Rasul. Kita sebagai manusia yang telah pun terkedian, telah pun lambat dengan para Nabi dulu, kita tengok kisah para Nabi, kita ambil sesuatu, kita belajar. Kita belajar kerana para Nabi dan para Rasul, Allah utuskan mereka dan Allah beri juga ujian kepada mereka buat kita. Sebenarnya buat kita ujian untuk para Nabi dan para Rasul. Kenapa? Sebab kita boleh belajar daripada kisah para Nabi dan para Rasul. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa kisah Nabi Yusuf dalam episod yang seterusnya. Panjang kisah Nabi Yusuf, bagaimana dilahirkan, cemburu, dicampakkan, dilantik menjadi menteri, dipenjara dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf, ayahnya seorang Nabi dan Rasul, datuknya seorang Nabi dan Rasul, bahkan moyangnya seorang Nabi dan seorang Rasul. Nabi Yusuf ibn Nabi Yaqub ibn Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai ayahku, sesungguhnya semalam aku bermimpi yang aku melihat sebelah bintang dan aku melihat juga di sana adanya matahari serta bulan. Mereka tunduk sujud hormat kepadaku, wahai ayah. Apa maksudkah itu, wahai ayah? Maka di antara cadangan yang mereka bagi adalah untuk membunuh Yusuf. Tapi ada di antara mereka tak sanggup nak bunuh Yusuf, dan mereka bagi cadangan yang kedua untuk campakkan Yusuf dalam telaga.